Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua mahasiswa baru UiTM Cawangan Kelantan sesi Mac-Ogos 2022. Tidak terlewat untuk saya mengucapkan selamat datang ke kampus UiTM Cawangan Kelantan, dan saya mengharapkan anda semua sihat dan juga bila kembali ke kampus juga sihat masuk ke dalam ini. Jadi pada pagi ini kita akan teruskan dengan taklimat unit kesihatan yang akan disampaikan oleh saya, Cik Muhammad Amir Taufik bin Abu Hassan, penolong pegawai farmasi UiTM Cawangan Kelantan, yang mewakili Dr. Nik Muzaiman Mustafa, pegawai perubatan di UiTM Cawangan Kelantan. Okey, sedikit pengenalan ringkas tentang unit kesihatan. Okey, unit kesihatan ini adalah satu unit di bawah naungan bahagian hal ehwal pelajar. Okey, yang mana bahagian hal ehwal pelajar ini umum mengetahui adalah satu bahagian yang menjaga kebajikan para pelajar semasa mereka menuntut ilmu di UiTM. Jadi unit kesihatan ini adalah salah satu unit di bawah hal ehwal pelajar bersama dengan unit-unit lain. Di fokus utama perkhidmatan di unit kesihatan adalah menyediakan perkhidmatan rawatan perubatan berdasarkan skim perkhidmatan kesihatan pelajar SPKP UiTM. Okey, itu fokus utama kami semualah. Okey, lokasi. Nak cerita tentang tu kena berkenalan dahulu. Okey, kat mana nak jumpa unit kesihatan ni? Okey, kalau tuan-tuan payah sangat, okey, semua ada Google, semua ada Maps. Boleh cari kami. Type saja unit kesihatan UiTM Cawangan Kelantan, insya-Allah akan jumpa. Okey. Lokasi dia berhadapan dengan Kolej Tun Abdul Razak. Kolej Tun Abdul Razak ni adalah kolej siswa dan juga berhampiran dengan pejabat polis bantuan. So, kat situ nanti akan nampak ada satu simpang naik ke atas bukit sikit. Di atas kayangan sikit unit kesihatan kita ni. Jadi naik terus ke atas. Kalau tuan-tuan nampak ada bahagian bawah tu, itu adalah pejabat subsis. Bukan situ lagi sebab kita kongsi bangunan. Jadi kita akan naik ke atas sampailah nampak ruang kecemasan unit kesihatan UiTM Cawangan Kelantan. Okey. Jadi nanti kat sini kita akan ada macam ada simpang sikit. Kat situ mana yang tidak bergejala boleh dapatkan rawatan di bahagian dalam, boleh masuk ikut pintu yang disediakan. Tapi mana yang bergejala COVID-19, terus ke ruangan kecemasan, tekan loceng untuk mendapat bantuan daripada kami. Okey? Itu lokasi. So, yang mana ada masalah kesihatan dan apa semua, boleh terus datang ke unit kesihatan. Okey? Seterusnya, siapa yang ada di unit kesihatan? Staf-staf kami. Okey? Diketuai oleh pegawai perubatan kita, Dr. Nik Muzaiman Mustafa. Seterusnya kita ada penolong pegawai perubatan kanan. Seterusnya kita ada penolong pegawai farmasi, saya sendiri, jururawat. Lepas tu kita ada pembantu perawatan kesihatan PPK dan juga pemandu ambulans. Satu tim, satu kumpulan yang bersedia untuk memberikan perkhidmatan kepada anda. Seterusnya, ini perkhidmatan yang kami tawarkan kepada anda di unit kesihatan. Satu, rawatan pesakit luar. Nanti saya akan pergi lebih dalam lagi lah tentang rawatan pesakit luar ni sebentar lagi. Terusnya rawatan kecemasan, rujukan ke hospital ataupun klinik pakar di hospital kerajaan. Lepas tu kita ada wad pemerhatian, pemeriksaan kesihatan. Seterusnya, pelindungan perubatan, pinjaman alat bantuan perubatan, surat akuan pelajar dan juga tuntutan tabung kecemasan. Nanti kita akan pergi lebih mendalam lah satu-satu aktiviti-aktiviti ataupun perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan di unit kesihatan. Okey, mula-mula sekali rawatan pesakit luar. Okey, kepada mahasiswa-mahasiswa baru yang mana yang datang daripada negeri-negeri yang hari bekerjanya hari Isnin hingga hari Jumaat. Mungkin ada pelik sikit lah. Tapi sama je. Kalau di Kelantan, waktu rawatan kita buka daripada Ahad sehingga Khamis. Okay, waktu dia sedikit berbeza.
Ahad hingga Rabu kita buka daripada 8 pagi sehingga 4.30 petang. Okey, yang mana pukul 1 sehingga pukul 2 petang adalah waktu rehat. Dan untuk hari Khamis, pukul 8 pagi sehingga 3 petang sahaja. Pukul 1 hingga pukul 2 pun rehat. Jadi untuk hari Jumaat, Sabtu dan cuti umum kita tutup. Kalau waktu tutup ni, kena dapatkan bantuan daripada staf resident college yang bertugas untuk bawa ke hospital yang terdekat. Okey? Boleh terima ya? Okey. Sewaktu dalam kita punya pandemik ataupun endemik COVID-19 ni, kita galakkan para pelajar untuk membuat temujanji terlebih dahulu sebelum datang ke unit kesihatan lah untuk mendapatkan rawatan. Okey, boleh gunakan apa QR code yang kita sedang paparkan ni untuk buat temujanji lah. Pada kebiasaannya, kita menerima dalam 50 ke 70 orang lah rata-rata pesakit setiap hari. Jadi mungkin akan, sebab bangunan unit kesihatan ni kecil saja, kita tak naklah nanti bersesak di situ dan menjadi punca kepada penularan COVID-19. Sebab kita juga memberi rawatan kepada pesakit-pesakit COVID-19 kategori 1 dan 2A. Okey, jadi buatlah temujanji dahulu sebelum hadir. Tapi untuk kes kecemasan, tak apa, tak ada masalah. Boleh telefon ambulan, boleh telefon unit kesihatan, boleh datang terus ke unit kesihatan, tak ada masalah. Tapi untuk kes-kes ringan, kes-kes biasa, boleh berjalan, bukan kecemasan, boleh datang. Tata cara dia mudah sahaja. Datang, macam saya cerita tadi lah. Kalau tidak bergejala, boleh terus masuk melalui pintu yang kami sediakan di sebelah kiri unit kesihatan tu. Tapi jika bergejala, terus ke ruangan kecemasan, dia ada satu loceng, tekan loceng tu untuk dapatkan bantuan daripada staf kami. Okey. Untuk pendaftaran, apa yang kena buat? Satu, macam biasa, mana-mana tempat kita pergi, kita kena imbas MySejahtera. Jadi, imbas MySejahtera dahulu. Lepas tu tunjukkan deklarasi harian saring C19 anda. Pastikan anda ni kategori D ataupun E. Lepas tu bawa kad pelajar bersama untuk pendaftaran. Tapi saya pelajar baru. Mana ada kad pelajar? Belum buat lagi. Tak apa. Dalam saring C19 ada digital ID anda semua. Boleh gunakan benda yang sama. Okay? Jadi tiada alasan kata tinggal kad pelajar. Dan tadi Tuan ASP Razali pun ada sebut dah bahawa pemakaian kad pelajar ini adalah salah satu daripada tasiah rupa diri, dan jika tidak mempamerkan anda boleh di compound. Okey. Dah daftar selesai, akan menerima konsultasi. Konsultasi oleh pegawai perubatan ataupun penolong pegawai perubatan kita. Dan jika perlu, anda akan dirujuk ke hospital kerajaan yang terdekat. Itu hospital Macang lah. Okay. Dan jika ada ubat, anda boleh dapatkan di farmasi kita. Ada situ unit dispensary. Saya sendiri yang jaga kat situ. Okay. Soalan yang selalu saya terima di farmasi ialah, berapa yang nak kena bayar ni? Tuan-tuan, anda dah pun bayar dalam yuran anda. Jadi, anda boleh dapatkan ubat di sini secara percuma. Tapi janganlah request ubat pelik-pelik. Kan? Tiba-tiba nak ubat-ubat tradisional dan sebagainya, tak. Kita akan ikut preskripsi yang diberikan oleh pegawai perubatan ataupun penolong pegawai perubatan sahaja. Okey? Dah selesai, dah terima ubat. Apa nak buat? Selesailah. Boleh balik teruskan rawatan sendiri di bilik masing-masing ataupun di rumah. Okey, mudah kan? Jadi jangan takut untuk datang ke unit kesihatan mendapatkan rawatan. Okey? Seterusnya ni maklumat am yang perlu diketahui oleh para pelajar. Okey? Satu, hanya pesakit sahaja yang dibenarkan ke unit kesihatan. Sebab kita tak nak terlampau ramai sangat sehingga bersesak di unit kesihatan. Maklumlah, kadang-kadang baru habis kuliah, satu kelas dibawanya pergi ke unit kesihatan tu, kan? Tapi bila sampai kat unit kesihatan, pesakit je boleh masuk. Yang lain-lain kena tunggu luar. Maka penuhlah mereka di hadapan tu. Okey, jadi pesakit sajalah. Jika perlu bawa teman, seorang pun sudah memadai. Sebab dalam unit kesihatan tu sendiri,
akan ada jururawat yang akan membantu anda sepanjang rawatan. So jangan risau. Okey, seterusnya, pesakit dikehendaki sentiasa memakai pelitup muka sewaktu berada di unit kesihatan. Okey, ini pun saya rasa umum dan semua kawasan pun kita galakkan untuk memakai pelitup muka. Tuan-tuan kena ingat, di unit kesihatan kita, di klinik kita ni juga merupakan tempat rawatan COVID-19 bagi kategori 1 dan 2A. Okey, jadi kena sentiasa beringat dan pakailah pelitup muka. Kita tak nak berlaku penularan di situ. Okay. Jadi macam yang saya maklum tadi, pesakit yang mempunyai gejala COVID-19 tidak dibenarkan masuk dan anda akan dirawat. Jangan risau. Sama juga akan dirawat tapi di bahagian di ruangan kecemasan. Tu jangan takut. Boleh datang, bukan tolak. Cuma tak boleh masuk jumpa dengan orang lain sahaja. Okay. Sila bawa kad pelajar untuk dapatkan rawatan di unit kesihatan. Tadi saya dah maklum. Okay. Dan masalah kesihatan di luar waktu rawatan unit kesihatan, hubungilah staf resident college yang bertugas di college masing-masing. Okay? Bukan mereka yang akan merawat, tidak. Mereka akan bawa untuk mendapatkan rawatan di hospital yang berhampiran. Okey. Seterusnya, bagi kes-kes yang memerlukan pemantauan. Okey, kadang-kadang pesakit itu sakit je tidaklah berat dan kita akan teruskan dengan pemerhatian di unit kesihatan. Maka kita ada wad pemerhatian ataupun bilik pemerhatian yang disediakan di situ. Jangan risau. InsyaAllah kemudahan yang disedia pun lengkap. Okey. Untuk kenderaan untuk rawatan susulan, ada buat semua ni, ada pesakit-pesakit yang di bawah susulan di hospital-hospital di sekitar Kelantan dan sebagainya. Anda semua boleh kita bawa untuk mendapatkan rawatan susulan di situ berdasarkan tarikh-tarikh temu janji ataupun glamournya PCA. Okey, boleh kan? Tapi kena maklum dululah kepada kami 3 hari bekerja sebelum pada tarikh temu janji untuk kami tempah kenderaan anda. Okey, tapi ingat ya tuan-tuan, ini untuk kes-kes rawatan di hospital kerajaan sahaja. Kalau ada hospital swasta, maaflah kita tak bawa. Anda kena pergi sendiri. Okey. Untuk kes yang perlu dirujuk, kita akan rujuk kepada hospital kerajaan ataupun klinik pakar yang terdekat, iaitu di hospital Macang. Kalau tuan-tuan minta nak pergi ke hospital swasta, KPJ ke dan sebagainya, memang kita takkan bawa. Okey, yang tu anda perlu uruskan sendiri. Kita akan rujuk kepada hospital kerajaan yang terdekat sahaja. Harap itu jelas ya. Okey, seterusnya. Yang ni pun perkara-perkara yang orang kata glamour lah dalam kalangan pelajar. Dan bila sakit nak perlu ada MC. Okey. MC ataupun sijil sakit ni akan dikeluarkan atas pertimbangan pegawai perubatan ataupun penolong pegawai perubatan. Bukan awak yang tentukan sama ada awak layak ataupun tidak menerima MC ni. Pegawai perubatan atau penolong pegawai perubatan yang akan tentukan awak layak ataupun tidak. Kan? Boleh minta, tapi dapat tak dapat tu berdasarkan pertimbangan mereka. Jadi diingatkan, hanya sijil sakit ataupun MC yang dikeluarkan oleh unit kesihatan UiTM, klinik kerajaan dan hospital kerajaan sahaja yang akan diterima oleh bahagian hal ehwal akademik untuk tujuan-tujuan akademik awak. Okey, faham? 3 ni sahaja, unit kesihatan UiTM, klinik UiTM, klinik kerajaan ataupun hospital kerajaan sahaja. Okey, dan kalau awak dah dapat MC daripada klinik swasta, unit kesihatan tidak akan endorse, tidak akan sahkan apa sijil sakit yang dikeluarkan oleh klinik ataupun hospital swasta tu. Memang kita takkan endorse, kan? Kita risau berlaku penipuan. So, kena ingatlah. Okey, seterusnya. Tadi saya ada cerita tentang salah satu perkhidmatan lain yang kita tawarkan adalah pemeriksaan kesihatan. Okey, ini bukan pemeriksaan kesihatan yang awak kena buat sewaktu masuk mendaftar. Tidak. Ini adalah pemeriksaan kesihatan bagi aktiviti-aktiviti pelajar. Terutama aktiviti-aktiviti berat ataupun lasak. Macam sukan, ada badan beruniform dan sebagainya. Ini yang kita berikan pemeriksaan kesihatan di unit kesihatan. Okey. Saya harap jelas tu. Seterusnya, perlindungan perubatan. Dia bagi aktiviti-aktiviti pelajar dan universiti
seperti sukan dan sebagainya. Okey, perlindungan perubatan ataupun medical standby yang kita berikan kepada aktiviti-aktiviti belajar. Keperluan dia apa? Satu, kena isi borang ataupun surat permohonan yang nanti saya akan bekalkan dalam link di hujung taklimat ni, di mana ditandatangani oleh penasihat kelab ataupun persatuan itu, dan mohonlah sekurang-kurangnya seminggu sebelum program. Okey? Dan kalau boleh tengok di skrin tu adalah satu gambar itu yang baru lagi yang terjadi itu, yang mana kami telah memberi perkhidmatan perlindungan perubatan sewaktu aktiviti pelajar di Bukit Keluang hujung minggu baru ni. Okey, sampai ke sana pun kita buat jika ada permohonan. Okey, seterusnya tu gambar-gambar aktiviti-aktiviti perlindungan perubatan yang kita laksanakan di dalam kampus. Sukan, lepas tu kita ada tu latihan kecederaan yang melibatkan taekwondo dan sebagainya pun kita ada cover. Okey, seterusnya, okey, ini pun perkara penting juga. Salah satu perkhidmatan kita berikan adalah surat akuan pelajar untuk bayaran bil rawatan di hospital kerajaan. Okey, tuan-tuan jangan risau bila anda di dalam UiTM, kita ada berikan, kita akan bayarkan bil rawatan anda di hospital. Dia untuk rawatan tertentu di klinik ataupun hospital kerajaan ataupun universiti sahaja. Okey, swasta kita tak tanggung. Okey, untuk kelas 2 dan ke bawah. Okey, kelas pertama pun kita tak tanggung tuan-tuannya, kena ambil kelas kedua dan ke bawah. Dia terhad sebanyak RM5,000 Malaysia setahun ataupun RM15,000 sepanjang pengajian anda. Okey, itu je maksimum. Okey, syarat kelayakan dia apa? Satu, mestilah pelajar sepenuh masa. Okey, untuk pelajar separuh masa, harap maaf, memang kita tak bayarlah. Okey. Yang kedua, mestilah berstatus aktif. Okey, berstatus aktif. Jadi untuk pelajar-pelajar yang dah tamat ataupun digantung, cuti khas dan sebagainya pun bukan pelajar aktif, kita tak tanggunglah. Okey. Dia jenis penyakit atau tempat rawatan yang ditanggung oleh UiTM mengikut SPKP. Jadi dia ada tempat-tempat tu. Basically atau secara asasnya umumnya adalah klinik ataupun hospital kerajaan. Okay. Ini contoh surat akuan pelajar lah. Ini contohnya. Ini contoh yang lama. Kita dah ada yang baru punya. Yang boleh dapatkan di unit kesihatan. Tapi cik, saya dapat rawatan ni di dekat hospital dekat rumah saya. Macam mana pula saya nak minta? Boleh telefon unit kesihatan untuk dapatkan. Nanti kita akan berikan secara digital untuk anda. Okey. Ini rawatan yang tidak ditanggung oleh GL kita lah ataupun surat akuan pelajar kita. Okey, satu, rawatan kosmetik dan ritual. Okay, kosmetik untuk kecantikan dan sebagainya kita tak tanggung lah. Kan tiba-tiba nak tambah hidung bagi mancung sikit, kan pipi nak tarik bagi tegang sikit, itu kita tak tanggung lah. Pembelian anggota palsu pun kita tak tanggung. Pencegahan kehamilan pun kita tak tanggung. Rawatan imunisasi, rawatan tradisional, homopati dan alternatif tanggungan sendiri, UiTM tak bayar. Rawatan di hospital dan klinik swasta pun sama, tak bayar juga. Okay, kalau awak ada insurans nak cover sendiri, dipersilakan, tapi UiTM memang tak bayarlah. Rawatan di luar negara pun sama, tak tanggung. Ubat yang dibeli di farmasi pun kita tak bayar, kecuali dengan preskripsi ataupun slip ubat tu yang diberikan oleh pegawai perubatan universiti kita. Yang tu kita bayarlah, tapi kalau bukan pun kita tak tanggung. Yang kesembilan adalah rawatan-rawatan ortodontik ataupun pergigian. Tak semua kita bayar. Jadi kalau ada kemusykilan antara mana yang tak bayar, mana yang bayar, boleh terus hubungi unit kesihatan. Sebab kalau saya nak cerita panjang, dapatkan nasihat berdasarkan kes anda. Okey, seterusnya insya-Allah tabung kecemasan. Ini lagi satu perkhidmatan ataupun yang ditawarkan di unit kesihatan. Tuntutan tabung kecemasan. Okey, yang ni selalu pelajar tersilap. Dia anggap ini insurans. Okey, ini bukan insurans ya, tuan-tuan. Ini adalah satu bayaran kepada pelajar
yang mendapat kecederaan tertentu. Bayarannya pun tak besar. Okey, tabung kecemasan. Dibayar mengikut peratusan yang ditetapkan. Dia ada formula macam mana nak kira berapa peratus dapat, berapa banyak kita akan berikan kepada anda. Okey, tapi ini akan ditentukan bila awak dah hantar borang tuntutan nanti. Okey, apa keperluan dalam borang tuntutan ni? Satu, laporan perubatan ataupun nota discharge. Okey, yang daripada hospital yang merawat anda. Okey, dapatkan benda ni dan kepilkan bersama borang permohonan tabung kecemasan. Yang ni nanti boleh imbas kod QR di hujung taklimat ni juga untuk isi. Okey. Maksima kita bagi untuk tabung kecemasan ini adalah RM10,000. Itu pun untuk kematian. Okey. Saya harap jelas. Tapi tak payahlah kita nak minta RM10,000 terus untuk kematian. Tidaklah, harapnya tidak. Okey. Perkhidmatan lain adalah pinjaman alat bantuan perubatan di unit kesihatan lah untuk kegunaan sewaktu belajar di sini. Okey. Kita yang paling selalu kita dapat adalah 3 lah. Satu, peti pertolongan cemas ataupun peti kecemasan. Ini selalu ada aktiviti pelajar dia akan mohon. Jadi tolong mohon 3 hari lebih awal daripada tarikh nak datang ambil itulah. Ya. Kadang-kadang sebab kita pun terhad. Kita ada lebih kurang dalam 30 unit saja peti pertolongan cemas ni. Jadi kena berkongsi dengan orang lain jugalah. Okey, seterusnya tongkat, crutches. Okey, tongkat ni pun kena, ada yang patah kaki, ada yang retak kaki, kena pakai semen dan sebagainya. Untuk sepanjang tempoh pemulihan tu kena pakai tongkat. Boleh mohon pinjaman di unit kesihatan. Seterusnya kerusi roda. Ni jarang-jarang lah, tapi kadang-kadang ada juga kerusi roda pun dia minta untuk pinjam. Okey, boleh dapatkan di unit kesihatan kita pinjaman ini. Bukan pakai terus bawa balik. Okey, pinjam. Okey. Itu antara perkhidmatan-perkhidmatan penting yang kita tawarkan di unit kesihatan UiTM Cawangan Kelantan. Okey. Jadi seterusnya ni peringatan yang saya rasa semua orang berikan, tapi nak kena ingatkan balik. Walaupun kita dalam peralihan ke fasa endemik COVID-19, kita kena ingat bahawa kita masih lagi ada virus tu. Dan COVID-19 ni bukanlah sesama biasa. Boleh tanya kepada apa sahabat-sahabat kita ataupun siapa-siapa yang pernah kena COVID-19 bahawa ini bukan sesama biasa. Okey, jadi jagalah diri. Kita semua sama-sama kita putuskan rangkaian jangkitan COVID-19. Macam mana? Satu, kita kena elak 3C. Crowded places yang pertama, kawasan-kawasan yang sesak, elak. Kalau nampak sesak, orang tak payah pergi situ. Okey, kita pergi tempat lain yang kurang sesak. Yang kedua, confined spaces, kawasan-kawasan yang sempit. Okey, kita jagalah jarak kita 1 meter tu, insya-Allah selamat. Okey, jadi kalau kawasan tu yang sempit kita elakkan. Yang ketiga, close conversation, bersembang. Ini kadang-kadang bersembang ni sampai nak berbisik-bisik kan. Kita elakkanlah semampu mungkin close conversation. Okey, amalkan 3W. Satu, wash. Keraplah cuci tangan dengan air dan sabun. Terutama kalau nak pegang bahagian muka kita lah. Okey, kalau tak ada air dan sabun, gunakan hand sanitizer. Okey, bersihkan, sentiasa amalkan kebersihan diri yang tinggi. Yang kedua, wear. Pakailah pelitup muka. Pakai pelitup muka yang sesuai dan juga dengan betul. Ini kadang-kadang jadi trend. Pakai pelitup muka tu pakai ni, tutup mulut. Kan, hidungnya terbuka. Still bahaya. Okay? Jadi pakailah yang betul. Pakailah yang dengan sempurna. Kalau basah, tukar. Ganti yang baru. Yang ketiga, warn. Jangan bersalaman ataupun bersentuhan antara orang lain kalau tak ada keperluan lah. Elakkan. Okay, ini tak boleh bersalaman, fist bump lah, elbow bump lah, apa semua pun elak. Sama juga risiko dia. Okay. Yang ketiga, amalkan etika batuk dan bersin yang betul. Okay. Kalau batuk dan bersin tu, janganlah bersin atas muka orang. Janganlah batuk depan orang kan. Pergi cari tempat-tempat tu, basuh tangan kan. Bersin pun tutup. Okey. Lepas tu kerap lakukan
disinfeksi. Okey, untuk kawasan-kawasan contohnya macam bilik, dah balik ke kampus, dalam bilik dan sebagainya, jaga kebersihan dalam bilik, lakukan disinfeksi sendiri di dalam bilik. Sebab dalam bilik semua tanggungjawab anda sendiri. Okey. Dan seterusnya, dapatkan rawatan jika bergejala. Okey, dapatkan rawatan di unit kesihatan lah terutamanya. Okey. Dan sedikit peringatan kepada pelajar-pelajar yang akan kembali ke kampus, tambah-tambah lagi yang akan berada di kolej kediaman lah. Okey. Yang lepas-lepas kita banyak kes-kes jangkitan dalam kalangan pelajar. Dan bila kita tengok, bila kita selidik, kita siasat kes-kes ni, dia punya jangkitan tu, rantaian jangkitan tu disebabkan pergi tidur bilik member-member, kan? Duduk dalam satu bilik tu muat untuk 4 orang. Tapi wallahu alam, macam mana boleh sumbatnya sampai 10 orang, 11 orang dalam satu bilik itu. Kan hebatnya para pelajar kita ni, kan, nak bersosial. Tapi elakkanlah, dalam masa kita sekarang ni elakkanlah. Okey, pakailah pelitup muka bila perlu, apa benda semua, kan. Kalau tempat-tempat sempit tu elakkan, sesak tempat tu elakkan. Okey, tidurlah bilik masing-masing. Kita kurangkan kontak kalau tak perlu, kan. Jadi kekal selamat. Okey, putuskan rangkaian jangkitan. Okey, seterusnya amalkan TRIS. Ini pun penting untuk saya bagi tahu anda. Satu, test. TRIS yang T yang pertama adalah uji. Segera lakukan ujian pengesanan COVID-19 secara kendiri. Okey, sekiranya mengalami gejala jangkitan seperti hidung berair, demam ataupun batuk. Okey, kit ujian ni boleh dapatkan murah saja sekarang ni pun. Ada yang bawah RM10. Buat stok, simpan dan gunakan. Tapi gunakan dengan cara yang betul lah. Okey, baca arahan yang ada di kotak tu, apa benda semua, ikut. Memang kita tidak sediakan di unit kesihatan lah, kecuali untuk kes-kes yang bergejala lah. Okey, seterusnya lapor. Lapor keputusan ujian pengesanan tu sama ada negatif ke positif ataupun tidak sah secepat mungkin di aplikasi MySejahtera. Okey, seterusnya isolate ataupun asingkan. Lakukan pengasingan kuarantinkan diri dengan segera dan penuh berdisiplin sekiranya positif COVID-19. Patuhi perintah HSO. HSO ni apa? Perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah, Home Surveillance Order, yang ditetapkan oleh KKM. Okey, di UiTM Cawangan Kelantan, kita ada sediakan kolej isolasi. Jadi kalau ada kes-kes yang positif ataupun kontak rapat, terus maklumkan kepada unit kesihatan pada waktu pejabat ataupun kepada SRK bertugas pada waktu malam untuk kita bawa anda ke kolej isolasi. Jadi anda tidak akan asingkan diri di bilik lah untuk mengelakkan jangkitan lebih banyak. Okey, inform maklum kepada kontak rapat. Pastikan, sebab tu kita nak kurangkan kontak rapat ni. Ni tak adalah jadi kan seorang kes positif 40 orang kontak rapat. Ada kes-kes tu yang terjadi sebab tak jaga SOP. Okay, dan ahli keluarga terdekat sekiranya positif, maklumkan kepada pihak berkuasa kesihatan, kami lah, ataupun CSC berhampiran sekiranya situasi kesihatan diri semakin merosot ketika kuarantinkan diri di rumah. Maklumkan kepada kami. Dan di kolej isolasi pun telah disediakan oximeter, termometer, set mengambil tekanan darah, kan, untuk anda pantau kesihatan anda semasa isolasi. Okey, sip. S yang terakhir adalah dapatkan rawatan. Dapatkan rawatan segera di pusat perubatan berhampiran sekiranya gejala bertambah teruk seperti kesukaran bernafas ataupun demam panas. Ini kalau waktu pejabat terus call unit kesihatan ataupun pejabat kolej kalau rasa takut tu kan, untuk maklum untuk dapatkan rawatan segera. Okey. TRIS. Okey, tadi saya ceritakan banyak tentang borang, surat, apa benda semua boleh dapatkan di link yang disediakan. Okey, link 3 UiTM unit kesihatan UiTM Cawangan Kelantan. Guys boleh dapatkan, boleh scan dan juga dapat di situlah kan borang-borang dan sebagainya. Dan paling penting, save lah nombor unit kesihatan. Okey, 09 976 2102 09 976 2102.
Okay, InsyaAllah ni ada WhatsApp juga, boleh balas tapi waktu pejabat sajalah. Kita akan balas dengan segera, tapi kalau kecemasan, terus telefon kami untuk kami berikan rawatan segera ataupun bantuan segera. Okey, saya harapkan taklimat ringkas ni boleh membantu anda untuk sepanjang pengajian anda di UiTM Cawangan, Kelantan. Jadi segala salah dan silap tu saya mohon ampun dan maaf. Terima kasih kepada semua, terutama kepada rakan-rakan di bahagian teknikal pada hari ini, dan juga kepada semua peer mentor yang membantu adik-adik mahasiswa baru untuk belajar di UiTM Kelantan. Dan saya ucapkan semoga berjaya kepada mahasiswa-mahasiswa baru. Patuh SOP dan kekal selamat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.